السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوب إليه ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن سيدنا محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه. بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. أما بعد. Muslimin muslimat, sahabat pendengar IKIM yang dirahmati Allah, marilah sama-sama kita rafa'kan kesyukuran kehadrat Allah di atas segala nikmat yang Allah Ta'ala kurniakan kepada kita, terutamanya nikmat iman dan Islam. Dan marilah sama-sama kita bersyukur dengan mentaati segala perintah Allah, melaksanakan segala suruhannya dan menjauhi segala larangannya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala sentiasa memberikan taufik dan hidayah kepada kita, menerima segala amal ibadah kita, memberikan kita kefahaman yang benar tentang Al-Quranul Karim, tentang kehendak-kehendak Allah yang disampaikan kepada kita di dalam Al-Quran melalui firman-Nya, dan mudah-mudahan dapat kita amalkan dalam kehidupan kita. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah, kita berada pada ayat yang ke-97 daripada surah Al-A'raf. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون. Yang bermaksud, patutkah penduduk negeri-negeri itu bersenang hati serta merasa aman daripada kedatangan azab kami kepada mereka pada malam hari semasa mereka sedang tidur. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah, dalam ayat ini Al-Quran membawa kita untuk melihat apakah keadaan orang-orang yang lalai, bagi membangkitkan perasaan takut mereka terhadap balasan dan azab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah berfirman, Afa amin ahlul qura an ya'tiyahum ba'suna bayatan wa hum naimun. Pada kalimah bayatan membawa maksud sesuatu yang berlaku pada malam hari, iaitu serangan musuh atau kedatangan sesuatu yang tidak diingini pada malam hari. Adapun persoalan yang ada dalam ayat ini adalah istifham, berbentuk istifham ingkari, untuk menunjukkan sepatutnya perkara ini tidak berlaku. Bermaksud apa yang berlaku itu adalah sesuatu yang tidak boleh diterima oleh orang yang berakal. Dimaksudkan dengan ahlul qura pula ialah ahlu Makkah, penduduk Makkah dan penduduk lain-lain pada sebarang tempat atau negeri, kampung dan sebagainya, yang merujuk kepada kawasan-kawasan negeri-negeri yang diutuskan kepadanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ataupun terdapat juga pandangan mengatakan bahawa ahlul qura itu merujuk kepada al-ummah al-Muhammadiyah, umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, daripada zaman Nabi sehinggalah ke hari kiamat, supaya diambil pengajaran tentang apa yang Allah turunkan terhadap orang lain, berupa pengajaran-pengajaran yang penting untuk dijadikan panduan dalam kehidupan mereka. Terdapat juga pandangan mengatakan bahawa ahlul qura itu merujuk kepada golongan yang disebutkan sebelum ini, iaitu golongan yang tinggal di negeri-negeri atau kawasan-kawasan yang dimusnahkan, yang ditimpakan bala oleh Allah disebabkan dosa-dosa yang mereka lakukan. Maka yang ini bermaksud, adakah penduduk kampung-kampung itu ataupun ahlul qura itu merasa atau patut merasa aman, patut merasa terlepas daripada hukuman Allah Subhanahu wa Ta'ala, patut merasa aman daripada akibat kejahatan dan keingkaran mereka, yang mana hukuman itu boleh sahaja datang mendapatkan mereka, azab Allah itu boleh sahaja ditimpakan kepada mereka pada waktu malam, sedangkan mereka sedang lena dibuai mimpi di dalam tidur mereka. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah, mari kita lihat ayat seterusnya, 98 dalam surah Al-A'raf ini. Allah berfirman lagi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Aw amina ahlul qura an ya'tiyahum ba'suna duhan wa hum yal'abun. Yang bermaksud, atau patutkah penduduk negeri itu bersenang hati serta merasa aman daripada kedatangan azab kami kepada mereka pada siang hari semasa mereka sedang leka bermain-main.
Maka ayat ini muslim-muslimat sekalian sambungan kepada ayat-ayat yang sudah, iaitu adakah penduduk kampung-kampung tersebut dengan pelbagai maksud ahlul qura itu merasa aman atau patut merasa aman. Ayyatiyahum ba'suna duhan wa hum yal'abun, bahawa akan datang kepada mereka balasan daripada kami, kata Allah. Duhan, pada waktu siang hari, pada waktu terang jelas dapat dilihat dengan mata kasar. Wa hum yal'abun, sedangkan mereka ketika itu sedang bermain-main atau sedang dalam keadaan seronok yang membawa kepada kelalaian. Maka Allah Subhanahu wa taala ingin mendatangkan ketakutan kepada orang yang ingkar terhadap perintah Allah dengan turunnya azab Allah Subhanahu wa taala pada masa yang ketika itu manusia sedang berada dalam keadaan yang lalai maupun dalam keadaan yang lena dalam tidur mereka, sama ada pada waktu siang maupun pada waktu malam. Kerana ketika itulah manusia biasanya dalam keadaan sibuk dan tidak ingat akan apa juga yang disampaikan, ataupun lalai daripada memperingati atau lalai dalam keadaan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala disebabkan kesibukan dengan hal masing-masing. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Seterusnya ayat 99 daripada surah Al-A'raf ini Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Afa aminu makrallah fala ya'manu makrallahi illa al-qaumul khasirun. Yang bermaksud, patutkah mereka bersukaria sehingga mereka berasa aman akan rancangan buruk, yakni balasan azab yang diatur oleh Allah? Kerana sebenarnya tidak ada yang merasa aman dari rancangan buruk, yakni balasan azab yang diatur oleh Allah itu, melainkan orang-orang yang rugi. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah, ayat ini merupakan pengulangan bagi memberi kesimpulan terhadap dua ayat sebelum ini, yang mana dua ayat sebelum ini menafikan rasa aman yang sepatutnya tidak wujud pada orang-orang yang ingkarkan Allah atau mereka yang tidak taatkan perintah Rasul, yang mana mereka tidak sepatutnya merasa aman dan terlepas daripada kedatangan azab yang mungkin sahaja boleh mendapatkan mereka atau mengenai mereka, sama ada ketika waktu malam tatkala mereka sedang tidur maupun ketika siang ketika mereka sedang sibuk dengan urusan mereka. Maka Allah berfirman, afa aminu makrallah, adakah mereka merasa aman daripada istidraj, daripada kemusnahan yang Allah Subhanahu wa taala janjikan kepada mereka. Perkataan al-makr pada asalnya bermaksud al-khida', iaitu penipuan, dan al-makr juga digunakan atau disebutkan bagi menggambarkan sesuatu yang terlindung. Contohnya makrul lail, bermaksud malam yang melindungi dengan kegelapannya, menyebabkan tiada siapa yang dapat melihat. Tetapi bila perkataan makr ini dinisbahkan kepada Allah Subhanahu wa taala, iaitu makrullah, maka ia bermaksud Allah memberikan istidraj ataupun istidraj daripada Allah terhadap hamba yang melakukan maksiat sehingga memusnahkannya di dalam kelalaiannya, dan ia tidak sedar bahawa itu adalah istidraj daripada Allah. Maka ia seumpama al-khida', seumpama suatu yang berbentuk penipuan. Maka orang yang mengalami istidraj ialah orang-orang yang tertipu dengan kesenangan dan keamanannya. Maka makrullah di sini ialah bagaimana Allah membalas, menurunkan azab kepada hamba yang melakukan maksiat sedangkan mereka tidak sedar, sedangkan mereka lalai, sedangkan mereka tidak perasan akan azab yang menanti mereka. Kerana sepatutnya orang yang berakal itu akan sentiasa bimbang, sentiasa takut dengan makrullah, seumpama orang yang berperang yang sentiasa bimbang akan kedatangan musuh di hadapan. Bermaksud, adakah mereka patut merasa aman tentang azab Allah yang boleh sahaja datang kepada mereka dalam keadaan mereka tertipu atau tidak sedar akan kedatangannya, dan ia merupakan suatu yang tersembunyi yang tidak diketahui oleh manusia. Lalu manusia menjadi lalai tentang kekuasaan Allah dalam menurunkan azab terhadap mereka, sama ada ketika waktu siang, ketika malam maupun siang. Fala ya'manu makrallahi illa al-qaumul khasirun, maka tidak amanlah seseorang itu, tidaklah merasa aman seseorang itu daripada
ketentuan atau azab Allah yang datang kepada mereka tanpa disedari itu, melainkan mereka adalah orang-orang yang rugi. Orang yang rugi iaitu orang yang kehilangan diri mereka, jiwa mereka dan akal mereka, kerana mereka tidak mengambil sebarang faedah daripada pelbagai pengajaran dan ibrah yang Allah Subhanahu wa taala letakkan pada setiap kejadian makhluknya. Dikatakan bahawa Imam Syafi'i berpandangan bahawa rasa aman daripada azab Allah itu merupakan salah satu daripada dosa-dosa besar, kerana ia akan membawa kepada perbuatan melakukan maksiat secara berterusan tanpa henti, semata-mata kerana merasakan bahawa Allah akan mengampunkannya. Adapun dalam mazhab Imam Hanafi, merasa aman daripada azab Allah itu merupakan suatu kekufuran. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah, begitu penting ketiga-tiga ayat yang Allah sebutkan daripada ayat yang ke-97, 98 dan 99 ini memperingatkan kita supaya kita tidak tergolong dalam golongan orang-orang yang lalai dalam melakukan dosa, lalai dalam beranggapan bahawa kesenangan yang Allah berikan itu tidak ada kaitan dengan apa yang kita lakukan, seolah-olah sama ada kita melakukan kebaikan ataupun kita tidak melakukan kebaikan, kita melakukan maksiat, tidak ada kesannya kepada apa yang Allah beri dan limpahkan kepada kita. Perlulah kita beringat bahawa jika nikmat yang Allah Ta'ala berikan kepada kita tidak dibalas oleh kita atau tidak selari dengan kesyukuran kita kepada Allah, semakin banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita, namun sebaliknya semakin banyak keingkaran yang kita tunjukkan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka hati-hatilah, ia merupakan antara tanda-tanda bahawa kita sedang diberikan istidraj oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah lindungi kita semua daripada pemikiran dan sikap yang seumpama ini, dan kita menjadi sebagai hamba-hamba Allah yang sentiasa dalam keadaan awas, sentiasa dalam keadaan beringat terhadap setiap perkara yang kita lakukan di atas muka bumi Allah Subhanahu wa taala ini. Qul qawli hadha wa astaghfirullah al-azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.